Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi amin bil khair wa ba'd yang kita muliakan Fadilatul Syekh Syekhuna Muhammad Najrul bin Abdul Nasir Al-Azhari Hafizahullah Ta'ala. Seterusnya Fadil Ustaz Saleh Zakri Hafizahullah Ta'ala, Fadil Ustaz Zakwan bin Khairi Hafizahullah Ta'ala, para asatizah muslimin muslimat, ibu ayah, para penuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, mudah-mudahan kumpulan kita pada pagi yang penuh barakah ini mendapat pengampunan, keberkatan, dikurniakan ilmu yang bermanfaat berkat junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat teruskan pengajian kuliah Jumaat kita mingguan, dan moga-moga diberikan kebaikan kepada semua insya-Allah. Jadi seperti kebiasaan, pada sesi yang pertama akan dimulakan oleh Fadil Ustaz Saleh Zakri membicarakan tentang 500 perkara sunat dalam solat, dan akan disambung oleh Fadil Syekhuna Syekh Muhammad Najrul bin Abdul Nasir Al-Azhari Hafizahullah Ta'ala. Jadi tanpa menghabiskan masa, dengan ini saya menyerahkan majlis pada Fadil Ustaz Saleh Zakri untuk memulakan dan memimpin majlis kita pada pagi ini. Dengan segala hormat yang saya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, lagi saya kasihi Tuan Pengerusi Majlis Al-Fadhil Ustaz Siraj, yang saya raikan para asatizah, para santri, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin dan hadirat sekalian. Juga tidak lupa bagi yang mengikuti secara langsung dalam majlis kita pada pagi ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pagi ini untuk meneruskan rutin mingguan kita di Zawiyah Nasiriyah bagi menyambung bacaan kitab 500 sunat-sunat di dalam solat, ataupun Khamsumi'ati sunnatin min sunanis solat, karangan Al-Imam Al-Habib Al-Allamah Sa'ad Al-Hadrami, Al-Habib Sa'ad Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Dan juga seterusnya membaca menyambung pengajian tafsir Nurul Ihsan dan kitab Tanbihul Alifah bersama tuan guru kita Syekh Muhammad Nazrul Abdul Nasir Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah kita dah sampai, kita dah baca sebanyak 100 sunat. InsyaAllah kita akan sambung terus pada minggu ini pada sunat yang ke-101. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Al-qiyamu fin nafilah. Berkata Al-Habib Sa'ad Al-Hadrami rahimahullah ta'ala, bagi sunat yang ke-101 Al-qiyamu fin nafilah. Kata Al-Habib, sunat yang ke-101 adalah berdiri ketika solat sunat. Hukum berdiri ketika solat sunat adalah sunat. Semua jenis solat sunat, sekalipun solat sunat yang jadi wajib baginya, maksudnya solat sunat itu dia nazarkan, boleh juga dia laksanakan dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan baring. Jadi di dalam solat sunat, semua jenis solat sunat dibolehkan dia untuk solat dalam keadaan duduk atau solat dalam keadaan mengiring menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau solat duduk, separuh daripada pahala akan dapat separuh daripada pahala berdiri. Kalau baring pula akan dapat separuh daripada pahala duduk, jadi sukulah.
Tapi yang boleh dibahagikan pahala separuh dan suku ni adalah kalau dia mampu. Maksudnya dia mampu untuk solat dalam keadaan berdiri, tapi dia pilih untuk duduk, maka dapat separuh pahala. Tapi kalau dia memang tak mampu untuk berdiri, maka solat dalam keadaan duduk ataupun solat dalam keadaan yang mana dia mampu, dia akan dapat pahala penuh. Jadi itu dalam solat sunat. Dalam solat sunat dia inilah dua sajalah kedudukan dia, sama ada dia nak duduk ataupun dia boleh mengiring. Adapun solat fardu wajib berdiri bagi yang mampu. Dan kalau yang tak mampu berdiri, baru dia boleh duduk. Tak mampu duduk, baru boleh mengiring. Tak mampu juga mengiring, baring dan angkat sikit kepala menghadap ke arah kiblat. Tak mampu juga buat macam tu, sembahyang guna kelopak mata. Tak mampu lagi sembahyang guna hati. Dia menjalankan segala rukun-rukun ibadat dalam hati saja. Jadi sampai macam tu kedudukan dia, sampai macam tu dia punya urutan. Tapi solat sunat dia tak sampai kepada boleh solat dengan hati. Maksudnya dia mampu untuk solat dalam keadaan duduk atau berdiri. Dan tapi dia pilih untuk solat macam orang yang tidak mampu dalam susunan yang tadi, solat fardu tadi. Orang yang tak mampu sampai ke tahap dia perlu solat dalam keadaan dengan menggunakan kelopak mata, ataupun dia perlu bersolat dengan menggunakan hati. Tapi kalau solat sunat tak boleh sampai ke situ. Dia sampai ke baring sahaja, sampai mengiring sahaja. Kalau tak mau duduk, tak mau berdiri, duduk, tak mau duduk, mengiring. Sekalipun solat sunat ni solat sunat yang wajib bagi dia. Maksudnya contohnya dia nazarkan untuk solat sunat. Kalau dapat sekian-sekian dia nak solat sunat. Jadi solat sunat tu yang hukumnya sunat jadi wajib bagi dia. Sebab dia jadi wajib tu sebab dia nazarkan. Solat yang jadi wajib bagi dia pun, hukum asal solat tu adalah solat sunat, maka boleh dia buat dalam keadaan duduk ataupun keadaan mengiring. Melainkan dia nazarkan dia nak solat dalam keadaan berdiri, maka jadi wajib bagi dia untuk solat dalam keadaan berdiri. Dan tak dikira, maknanya tak terlepas dia daripada nazar kalau dia solat dalam keadaan duduk. Baik, yang ke seterusnya, an yaqra'a qisaril mufassal fil maghrib. Membaca surah yang sederhana panjang ketika solat maghrib. Di dalam Al-Quran ada yang dinamakan sebagai Al-Mufassal. Al-Mufassal ni dia pembahagian di antara surah. Al-Mufassal tu yang dipanggil Mufassal. Dia membezakan antara surah dan surah dengan lafaz bismillah. Dan dia ada tiga jenis mufassal dalam Quran. Pertama disebut sebagai qisarul mufassal, kedua awsatul mufassal, dan yang ketiga tiwalil mufassal. Jadi kita akan jumpa ada tempat dia sunat bacakan qisarul mufassal, ada tempat yang dia sunat baca awsatil mufassal pertengahan, ada tempat baca tiwalil mufassal. Jadi ini dalam bab dia baca surah selepas Fatihah. Surah mana yang dia nak baca? Jadi ada dalam Quran disebut sebagai qisaril mufassal, awsatil mufassal dan tiwalil mufassal. Qisaril mufassal dia bermula daripada surah Ad-Duha sampai habis, sampai surah An-Nas. Itu qisaril mufassal. Qisaril mufassal bermula daripada surah Duha sampai akhir Quran. Sebab apa? Sebab dia ada banyak mufassal dekat situ. Maksudnya dia ada banyak bahagikan surah dekat situ. Dekat satu muka ada dua tiga surah. Dan juga pembahagian di antara surah tu pendek-pendek. Jadi ada yang 3 ayat, ada yang 4 ayat, dia tu mula pada surah baru. Itu dipanggil sebagai qisaril mufassal. Qisar asal daripada perkataan qasara, maksudnya pendek. Jadi qisaril mufassal mula daripada surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Awsatil mufassal pertengahan. Awsat dia daripada perkataan wasat, dia pertengahan. Awsatil mufassal daripada surah An-Naba amma yatasaalun sampai surah Ad-Duha. Ini dia panggil sebagai awsatil mufassal. Dia ada banyak mufassal tapi sederhana.
Dia kadang satu muka lebih jumpa satu mufassal, satu fasal lah yang daripada surah yang sebelumnya ke surah yang baru. Itu awsatil mufassal. Ada tiwalil mufassal daripada surah Al-Hujurat sampai ke juzuk 30. Surah Al-Hujurat daripada surah yang ke-49 sampai ke surah An-Naba, sampai surah Amma Yatasaalun. Daripada surah Al-Hujurat sampai ke surah An-Naba itu dipanggil sebagai tiwalil mufassal. Baik, dekat mana kita nak baca qisaril mufassal? Kata Al-Habib, an yaqra'a bi qisaril mufassal fil maghrib. Habib kata baca qisaril mufassal fil maghrib. Surah-surah yang kita nak baca dalam solat maghrib, kita bacakan dengan qisaril mufassal, sama ada daripada surah Ad-Duha ataupun selepas tu sampailah ke surah An-Nas. Pilih mana satu nak baca. Dan kita disunatkan mengikut tertib. Kalau kita baca surah Al-Kafirun pada rakaat yang pertama, rakaat yang kedua baca surah An-Nas. Kalau baca surah Qul Huwallah pada rakaat yang pertama, rakaat yang kedua bacakan surah Al-Ikhlas. Macam tu disunatkan kita untuk mengikut tertib. Dan kalau kita ikut sekali tertib dengan yang kita sebut sebelum ni, kalau imam mengikut tertib, dia akan jadi 4 surah untuk dia baca. Pertama surah dia baca waktu dia diam, waktu dia tengah tunggu makmum baca Fatihah. Lepas tu baru dia baca surah yang kuat dengan jah. Lepas tu mengikut tertib. Lepas tu naik pula rakaat kedua, dia akan ikut tertib daripada yang sebelum ni. Dia jadi 4 surah imam akan bacakan mengikut tertib. Dan kesemua surah tu ambil daripada qisaril mufassal. Yang seterusnya an yaqra al-munfaridu wa imamu mahsurina radu bitatwil bitiwalil mufassal fi subhi wal dhuhr. Tadi dalam solat maghrib baca dengan qisaril mufassal sebab maghrib waktu dia pendek. Dan waktu dia pendek, maka surah pun dibacakan dengan pendek. Dia kena munasabah dekat situ. Dekat mana kita nak baca tiwalil mufassal, dekat mana nak baca surah yang panjang? Kata Al-Habib, kita baca surah yang panjang pada solat subuh dan solat zuhur, tetapi bersyarat an yaqra al-munfaridu. Jadi sunat bagi siapa? Bagi munfarid yang solat sendirian, wa imamu mahsurina, dan juga sunat bagi imam yang menjadi imam kepada jemaah tertentu. Maksudnya dia jadi jemaah, dia jadi imam kepada jemaah sebanyak 40 orang katakan, dan tak lebih daripada 40 orang tu. Dan setiap kali dia solat jemaah, 40 orang ni saja yang jadi jemaah. Dan 40 tak kira lah berapa orang pun, 40 orang ke 200 orang ke, tapi setiap kali sembahyang jemaah ni saja yang ada, daripada makmum yang ni saja yang ada. Dan disyaratkan makmum kena redha. Maksudnya makmum redha untuk imam baca panjang, maka baru boleh imam baca panjang. Baru disunatkan kepada imam untuk bacakan panjang. Kalau makmum tak redha, maksudnya makmum ada kerja lain dan tak mau nak panjang-panjang waktu solat, maka tidak disunatkan kepada imam untuk baca panjang. Dan kalau dia buat juga, dia boleh baca saja, dia dapatlah pahala baca surah selepas Fatihah, tapi tidak mendapat pahala meraihkan makmum kat sini, di mana bila meraihkan makmum tu tidak disunatkan kepada imam untuk membaca surah yang panjang, dalam bagi makmum yang tak mau nak panjang. Dan ada syarat yang lain juga untuk nak baca tiwalil mufassal. Jadi tiwalil mufassal ni daripada surah Al-Hujurat sampai ke surah An-Naba. Jadi sebelum tu daripada surah Al-Baqarah, yang tu dah lebih panjang daripada tiwalil mufassal. Dan dalam keadaan ni dia mestilah jemaah tu mesti didirikan dalam masjid yang tertutup. Maksud masjid yang tertutup ni bukan masjid yang macam tepi jalan terbuka, masjid yang orang duk singgah, lebih-lebih lagi dekat surau, dekat RNR. Ni tempat orang duk singgah, ataupun masjid-masjid besar dekat kawasan daerah. Masjid ni masjid orang yang duk singgah. Dan makmum yang singgah dekat situ makmum daripada pelbagai tempat, pelbagai keadaan. Berbeza dengan masjid, kalau masjid yang duduk kat dalam pondok, masjid duduk dalam pondok, duduk dalam kampung dalam sikit, yang ada yang sembahyang jemaah kat situ, penduduk situ saja. Jadi kalau penduduk situ kata tak apa, kita
kita nak sembahyang lama, kita nak sembahyang panjang, maka imam disunatkan untuk baca panjang. Tapi kalau masjid yang terbuka ni makmum dia macam-macam, maka tak disunatkan untuk imam baca panjang. Baca sederhana ataupun tu baca yang pendek daripada tiwalil mufassal. Dan kalau sembahyang di tempat yang tertutup tadi itu pula, sembahyang dengan jemaah katakan, sembahyang dengan jemaah, ada yang tak mau nak baca panjang. Adakah dia ambil kira majoriti ataupun dia ambil kira yang seorang tu? Maksudnya kalau ada 200 orang, tiba-tiba ada 2 orang kata kami tak maulah sembahyang panjang-panjang, pendekkan saja. Tapi lagi lebih 198 kata okey je, kami nak sembahyang panjang. Nak ikut yang mana? Ikut yang ramai ataupun ikut yang sikit? Dekat sini khilaf. Kata Imam Ibn Salah, tak apa, ikut yang majoriti. Ikut yang majoriti. Tapi yang muktamad, kalau ada seorang sekalipun kata kita tak mau sembahyang panjang, kita nak sembahyang pendek, maka ikut yang seorang tu. Macam ni para ulama dia mengambil kira untuk nak meletakkan suatu hukum. Dan juga ada syarat yang lain, yang tidak boleh di kalangan jemaah ni terdiri pada golongan hamba kalau zaman dulu. Lepas tu tidak boleh daripada kalangan jemaah ni ada jemaah perempuan yang dah berkahwin. Kalau ada jemaah perempuan yang dah berkahwin, kena syarat ada izin daripada suami untuk dia boleh duduk lama untuk sembahyang lama di masjid. Sebab isteri dia wajib untuk minta izin daripada suami untuk keluar ke rumah, sama ada pergi ke masjid ataupun tempat lain. Jadi perlu izin daripada suami pula. Lepas tu ada lagi syarat, tidak ada di kalangan jemaah ni, di kalangan orang yang kerja makan upah. Kerja makan upah ni maksudnya kalau zaman dulu dia dibayar untuk siapkan kerja dalam tempoh yang tertentu. Jadi bila dia tinggal kerja dia untuk nak sembahyang, untuk nak pergi ke sembahyang, dia akan dah tangguh dah kerja dia pada waktu tu. Jadi kerja dia yang asalnya sepatutnya siap pada tempoh sekian-sekian, tapi bila sembahyang panjang pula kerja dia jadi tertangguh. Jadi kalau ada orang yang macam ni, tak disunatkan kepada imam untuk baca panjang. Jadi ulama ni dia nak letakkan hukum, dia nak letakkan suatu hukum tu, walaupun nampak simple, dia kaji secara mendalam, dia tengok satu persatu. Jadi termasuk dalam kerja yang makan upah tadi tu, kalau zaman kita hari ni kita katakan sebagai kerja makan gaji. Kerja makan gaji. Jadi kalau ada orang yang macam ni dalam jemaah tu, tak disunatkan untuk baca panjang, baca yang pendek saja. Tak disunatkan untuk baca panjang tu maksudnya baca daripada tiwalil mufassal. Boleh ke sederhana panjang daripada surah An-Naba sampai ke surah Ad-Duha, ataupun ataupun qisarul mufassal surah Ad-Duha sampai ke surah An-Nas. Jadi dia pendek kan. Dah tak disunatkan kepada dia untuk nak baca untuk baca panjang. Dan keadaan kita hari ini selalunya di mana-mana masjid, sekalipun di masjid di kawasan kampung, ada juga ramai yang orang luar yang berhenti. Jadi kebanyakan masjid hari inilah, kebanyakan masjid menampakkan seolah-olah macam tidak sunat kepada imam untuk nak baca panjang. Jadi dalam semua keadaan baca pendek itu lebih baik. Lebih-lebih lagi kalau solat dekat tempat-tempat yang kita ni lah, kita kalut contohnya macam tempat kat RNR contohnya. Semayang kat RNR tak perlu nak panjang-panjang, pendekkan saja. Semayang kat RNR ataupun semayang dekat masjid-masjid, kalau masjid kampung ni tak apalah, masjid kampung. Tapi kalau macam masjid yang besar sikit, masjid daerah, tempat orang singgah, lepas tu tempat orang bekerja dia singgah, dia berhenti untuk semayang, orang ramai, dan dalam keadaan orang ramai ada banyak urusan, sunat untuk baca pendek sahaja. Baik. Ayaqra al-munfaridu wa imamu mahsurina, tu syarat kalau dia jadi imam. Tu kalau munfarid sembahyang seorang maka tak ada masalah. Wa imamu mahsurina radu bitatwil bitiwalil mufassal. Tu maksud radu bitatwil, maksudnya jemaah tu redha, maksudnya boleh untuk baca panjang, tak ada masalah. Bitiwalil mufassal fi subhi wa zuhr, pada solat subuh dan solat zuhur. Ni dua solat. Tadi solat maghrib, ni solat subuh dan solat zuhur, baca tiwalil mufassal dengan syarat-syarat yang kita sebutkan. Ni kalau dia tak bacakan surah
surah tertentu yang mana sunat dibacakan surah tu kerana ada hadis daripada Nabi. Contohnya solat sunat subuh, solat subuh. Solat subuh sunat untuk bacakan surah Al-Jumu'ah dan surah sunat untuk bacakan surah Al-Jumu'ah dengan surah solat Jumu'ah dengan surah Al-Jumu'ah dengan surah Al-Munafiqun. Sunat untuk bacakan surah tu. Sunat untuk bacakan surah tu disebabkan ada hadis. Jadi bila dia baca dia bacakan surah tu, maka bila dia baca surah tu, dia tak perlu lagi baca dengan tiwalil mufassal. Tapi kalau dia tak baca surah yang warid tadi, maka kalau dia nak bacakan surah yang lain, dia pilih daripada mana? Dia pilih daripada tiwalil mufassal yang kita sebutkan tadi pada solat subuh dan solat zuhur. Solat subuh dan solat zuhur. Adakah solat zuhur, bacaan pada solat zuhur dengan subuh ni sama panjang? Pendekkan sedikit solat zuhur daripada solat subuh. Yang seterusnya, ayyaqra'a al-munfaridu wa imamu man marra bi awsatil mufassal fil asri wal isya. Ni awsatil mufassal pula, daripada surah An-Naba sampai ke surah Ad-Duha. Ayyaqra'a, membaca akan dia al-munfarid, orang yang sembahyang sendirian, ataupun imam tanpa ada syarat yang tadi. Yang tadi kalau nak baca pada solat subuh, solat zuhur, kalau nak baca tiwalil mufassal. Ni awsatil mufassal, pertengahan panjang, maka tak perlu syarat yang tadi nak kena jemaah yang ni, jemaah kena redha. Lepas tu jemaah tak boleh ada jemaah yang kerja makan gaji, tak boleh ada masjid, kenalah masjid yang tertutup. Tidak ada syarat tu. Yang ni tidak ada syarat tu. Jadi pada solat asar dan solat isya. Jadi kalau kita susun solat yang paling panjangnya, solat yang bacaan dia paling panjang, kalau kita susun subuh nombor 1, maknanya disunatkan untuk panjangkan pada bacaan dia. Subuh nombor 1, zuhur nombor 2, lepas tu nombor 3 dengan 4 duduk sekali. Solat asar dan solat isya, last sekali solat maghrib. Bacaan pada solat maghrib paling pendek sekali. Yang seterusnya, qiraati yang ke-105, qiraati suwaril matlubah fi ba'dil halat, membaca surah-surah yang dituntut pada sesetengah keadaan. Jadi setengah keadaan tu contoh macam disunatkan pada solat Jumaat untuk baca surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun. Disunatkan untuk baca surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun pada solat Jumaat. Sebab apa? Sebab ada hadis yang tuntut untuk buat macam tu. Jadi ini kita panggil sebagai as-suwarul matlubah, surah yang dituntut. Surah yang dituntut untuk baca pada keadaan yang tertentu. Pertama solat Jumaat, disunatkan untuk baca pada rakaat yang pertama Al-Jumu'ah, rakaat kedua Al-Munafiqun. Dan juga ataupun surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah, Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Tadi saya sebut solat subuh baca surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun, ya boleh juga. Tapi lagi salah satu sunat sunat surah yang ditentukan untuk baca pada solat subuh adalah surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Sabbihisma rabbikal a'la, hal ataka hadithul ghasyiyah. Dan solat Aidil Fitri pun sunat macam tu juga. Dua al-Aidain, dua Aid, Aidil Fitri dan Aidil Adha. Surah Al-A'la, surah Al-Ghasyiyah. Jadi tiap-tiap tahun ulang baca yang tu saja. Al-A'la, Al-Ghasyiyah, Al-A'la, Al-Ghasyiyah. Buat macam tu saja, dapat pahala sunat. Sunat apa? Sunat membaca surah yang matlub. Dan kalau kena pula pada sembahyang Jumaat, kena pula pada hari Jumaat pagi tadi, sembahyang raya baca surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Lepas tu dekat sembahyang Jumaat pun ulang sekali lagi baca surah Al-A'la, Al-Ghasyiyah. Boleh, tak ada masalah. Dan pada subuh hari Jumaat disunatkan untuk baca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Pada 2 rakaat solat subuh disunatkan untuk baca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Dan juga ada riwayat sebut sembahyang Isyak malam Jumaat disunatkan untuk baca
surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun. Ini sunat, sebahagian surah yang dituntut untuk baca pada pada keadaan yang tertentu. Hatta surah ni, kalau kita dah mula baca surah lain, kita teringat, oh waktu ni sunat untuk bacakan surah ni, boleh kita untuk putuskan bacaan pada waktu tu, mula baca surah yang baru yang kita nak baca tadi tu, yang sepatutnya kita baca. Disunatkan untuk buat macam tu. Sunat untuk putuskan bacaan surah yang ghair matlub ni, yang tidak matlub, kita baca surah yang matlub. Yang seterusnya al-muhafazatu 'alaiha, menjaga. Maksudnya al-muhafazatu 'alaiha ni menjaga tuntutan tersebut. Maksudnya sentiasa buat macam tu. Sembahyang sunat subuh dia baca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas saja. Dia duk ulang yang tu. Lepas tu sembahyang maghrib dia duk baca yang tu saja, baca surah Al-Ikhlas, baca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Sebab apa? Sebab daripada qisaril mufassal. Dia duk ulang yang tu saja. Sunat untuk menjaga, maksudnya tu berterusan buat macam tu. Dan kalau ada yang kata, bukankah kalau kita sentiasa buat benda yang sunat ni, maksudnya benda yang sunat ni kita tak tukar buat yang lain pula, ataupun kita tak tinggalkan langsung. Sembahyang maghrib kita baca surah yang tu saja tiap-tiap hari. Ada yang kata mungkin nanti orang akan rasa ni bacaan yang wajib pula sebab kita dah ulang yang tu saja. Perkataan yang macam ni, qaul yang macam ni ditolak oleh ulama. Sebab ada yang kata kita duk amalkan perbuatan sunat ni, yang sunat, wirid lepas sembahyang ke apa ke, sekali-sekala kita kena tinggalkan. Sebab apa? Sebab kita takut orang ramai rasa perbuatan ni wajib pula. Jadi asalnya yang sunat, tiba-tiba orang ramai rasa duk ingat perbuatan ni wajib. Sebab apa? Sebab kita tak tinggal langsung. Perkataan yang macam ni, qaul yang macam ni ditolak oleh ulama. Sebab apa? Sebab kalau diguna pakai perkataan yang macam ni, kalau diguna pakai qaul ni, dia akan membawa kita kepada tinggal sunat-sunat yang lain. Jadi banyak sunat yang lain disebabkan ada qaul yang macam ni, kita duk tinggalkan perbuatan sunat disebabkan tak mahu orang ingat perbuatan ni perbuatan wajib. Mula-mula tinggal sekali dua saja, lepas tu lama-lama tinggal terus. Jadi sunat al-muhafazatu 'alaiha, untuk menjaga tuntutan tersebut. Yang seterusnya qat'u suwari ghairul muayyanah wal ityanu bil muayyanah. Yang ni yang saya sebut tadi. Surah ghairul muayyanah ni maknanya surah yang tak dituntut, ghair matlub. Maknanya dia potong surah yang ghair matlub dan dia baca surah yang matlub. Dia baca surah Al-Baqarah contohnya pada sembahyang subuh. Baru dia teringat pada waktu tu sunat untuk dia baca surah Al-A'la. Dia berhenti baca surah Al-Baqarah, tu dia sambung baca surah Al-A'la. Sunat untuk dia buat macam tu. Qat'u suwari ghairul muayyanah wal ityanu bil muayyanah. Yang ke 108 at-tadabbur wa tafahum li ma'anil qira'ah. Tadabbur dan juga mengambil faham bagi maksud-maksud qira'ah, maksud-maksud bacaan. Ini daripada surah Al-Fatihah tadi, sunat untuk tadabbur. Lepas tu sampailah bacaan surah yang kita baca, sunat untuk tadabbur. Dan juga kesemua ibadat solat kita sunat untuk kita tadabbur, faham makna daripada apa yang kita baca, zikir-zikir yang kita baca, surah doa iftitah apa maksud dia, tasbih yang kita baca waktu rukuk apa maksud dia, tasbih yang kita baca waktu sujud apa maksud dia. Sunat untuk kita mengambil maksud. Jadi tu dipanggil sebagai tadabbur. Tadabbur ni dia beza dengan tafsir lah. Tafsir lain, tadabbur lain. Tadabbur ni dia lebih luas daripada tafsir. Sebab tafsir kepada orang yang tertentu saja boleh tafsir. Orang alim sekalipun dia belum tentu dia boleh tafsir Quran. Sebab alim ni boleh jadi dia alim kepada bidang-bidang yang tertentu. Dia punya pengkhususan dia dalam bidang-bidang yang tertentu. Boleh jadi. Nak jadi mufassir dia kena alim mutafannin. Dia kena kumpulkan ke semua bidang ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu alat. Jadi sebab tu tafsir ni dia kepada yang tertentu saja. Tapi tadabbur kepada semua orang. Semua orang, tapi mengikut kepada ni lah, mengikut kepada keadaan seorang tu. Jadi dia tak boleh nak langkah jauh dalam tadabbur. Maknanya dia yang tak faham bahasa Arab tiba-tiba nak tadabbur ayat-ayat yang mana kita kata dia ni tak boleh nak bezakan pun ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat. Macam mana dia nak tadabbur? Jadi kok mana pun tadabbur ni dia perlu kepada guru untuk kita nak faham ayat tu, kita nak faham makna ayat, dan juga macam mana kita nak tadabbur, maksudnya macam mana kita nak
nak refleks, macam mana kita nak tengok kepada diri kita daripada ayat yang kita baca ni. Contohnya kita baca dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dia tak perlu pun kepada ilmu nahwu. Contohnya iyyaka na'budu ni dia iyyaka na'budu taqdim maf'ul, ta'khir fa', ataupun beza taqdimul maf'ul yufidu al-ikhtisas. Maksudnya dia letak iyyaka na'budu, dia tak sebut na'budu ke. Sebab apa? Sebab ni dia akan bawa masuk al-ikhtisas. Kita sebut iyyaka na'budu, maksudnya aku sembah engkau sahaja ya Allah, tu maksud dia. Dia beza, dia akan berbeza sikit makna dia kalau kita sebut na'budu ke. Ni dibahaskan di dalam tafsir, bila ditafsirkan surah tu mengikut sudut bahasa. Tapi untuk nak tadabbur, dia tak perlu pun kepada ilmu-ilmu yang macam tu. Apa yang kita perlukan, yang pertama sekali, kita perlukan guru ke mana sekali pun. Kita perlukan guru untuk nak tadabbur Quran. Dan kita nak tengok cara yang tepat bagi kita, bagi peringkat kita nak tadabbur macam mana. Jadi tak perlu kepada ilmu yang tinggi, cukup sekadar kita tengok macam iyyaka na'budu, kepadamu lah kami sembah. Maksudnya bila kita nak tadabbur tu, kita tengok diri kita. Kita sembah Allah, betulkah kita dah pusatkan, maksudnya kita dah tumpukan perhatian kita pada sembahan kita tu. Adakah kita letakkan dalam hati kita ni ada lagi selain pada Allah? Maksudnya adakah kita letak dunia lagi dalam hati kita? Adakah kita masih lagi duk terikat dengan kehidupan kat dunia ni? Jadi benarkah apabila kita sebut tu, benarkah bila kita sebut iyyaka na'budu tu, maksudnya kita betul-betul khusyuk dengan apa yang kita sebut, kita betul-betul yakin dan kita betul-betul pasti apa yang kita sebut. Jadi tu salah satu daripada cara untuk tadabbur. Adapun kalau yang jenis dia baca ayat Quran, lepas tu dia baca terjemahan, lepas tu dia cuba untuk nak relate terjemahan tu bagi kena dengan realiti hari ni, yang tu tak dipanggil sebagai tadabbur. Yang tu bukan tadabbur, dan tu bukan cara yang tepat untuk tadabbur. Dan baca terjemahan tu bukan cara yang tepat untuk kita nak faham ayat Quran, bukan dengan baca terjemahan. Sebaliknya, baca tafsir. Contoh tafsir ni, tafsir yang kita baca dengan tuan guru kita tu, tafsir Nurul Lisan. Yang tu tafsir, yang tu bukan terjemahan, yang tu memang betul-betul tafsir. Baca terjemahan ni selalunya dia tidak akan membawa kepada kefahaman yang tepat. Boleh juga berpandukan kepada terjemahan, tapi perlu ada juga kitab tafsir yang kita pegang. Tu kalau dalam bahasa Melayu lah. Kalau dalam bahasa Arab ni memang dah banyak dah kitab tafsir. Tu kalau nak tafsir, sebab tafsir dia lebih luas daripada tafsir, dia lebih khusus daripada tadabbur. Tadabbur ni luas. Dan tadabbur tak semestinya orang yang faham orang yang faham makna dia betul-betul. Sebab ada orang faham bahasa Arab, boleh baca kitab banyak, dan kalau baca Quran ni dia faham semua. Dia boleh baca dengan taranum, boleh baca dengan tajwid, segala permasalahan hukum semua dia boleh keluarkan. Tapi baca dalam keadaan hati dia kosong, dia tak rasa apa. Ada orang kerana dia betul-betul ikhlas kerana Allah, betul-betul ikhlas nak semayang kerana waktu nak semayang tu dia dah pusatkan dia punya niat kerana Allah, dia boleh merasai nikmat tadabbur walaupun dia tak faham maksud. Sebab tu kadang kita tengok orang biasa je, orang kampung tak faham baca Quran, tapi bila waktu baca Quran dia boleh teriak sebab dia ada perasaan sebab waktu tu. Bila mana dengan sebab tu, bila dia nampak dia sedang membaca kalam-kalam Allah, seolah-olahnya sedang dia berhadapan dengan Allah pada waktu tu, maka ni juga satu bentuk daripada bentuk tadabbur. Dan tadabbur ni banyaklah peringkat dia. Kalau tadabbur kita macam tu je lah, kita faham makna, kita tengok balik, kita kena tak dengan apa yang disebut di dalam ayat tu. Kalau baca berkenaan baca dengan ayat-ayat azab, kita hadirkan perasaan takut kepada Allah, takut dengan azab Allah. Baca berkenaan dengan ayat rahmat, maka disunatkan untuk baca Allahumma fir lana warhamna. Akan disebut dalam sunat yang akan datang. Baca berkenaan dengan ayat rahmat, tengok kita ni layak tak untuk dapat rahmat Allah. Tu salah satu bentuk tadabbur. Dan diceritakan oleh Imam Nawawi dalam kitab dia Tibyan, tadabbur ni peringkat, dan ada sampai peringkat paling tinggi. Ada yang pernah tadabbur Quran sampai mati dah, disebabkan dia baca satu ayat tertentu tu, dia punya makrifah dia punya tahap makrifat dia telah sampai pada satu tahap yang tak boleh nak ditanggung oleh manusia biasa. Jadi mati pada waktu tu. Ini diceritakan oleh Imam Nawawi dalam kitab
Tibyan. Yang ke 109, at-tarayyuthu fil qiraah. At-tarayyuthu fil qiraah, tenang ketika membaca. Baca tenang ni tak semestinya baca pelan. Tak semestinya baca laju. Tapi jangan laju sangat. Kalau laju sangat ni dah nampak tak tenang. Tapi kena tengok kepada keadaan makhraj huruf. Tenang ni sampai maksudnya kita taklah sampai lepas habis baca tu sampai nak kena ambil nafas 2-3 kali sebab letih untuk baca tadi. Tu maksud apa? Tu maksud tenang. Tartilul qiraah yang ke 110, tartilul qiraah. Tartilul qiraah meraihkan segala hukum hakam tajwid. Maksudnya membaca dengan setiap hurufnya, dibaca setiap hurufnya dengan makhraj yang betul. Lepas tu dengan hukum tajwid yang betul. Ini tartil. Tartil berbeza dengan tarannum. Kalau tartil cukup kita baca dengan inilah, dengan suara yang dengan meraihkan hukum akan tajwid. Kalau tarannum dia lain pula. Tarannum ni lagu. Dia lenggok dia, yang ada tempat dia kena tinggi, ada tempat yang dia kena rendah, ada jenis-jenis macam-macam tarannum lah. Yang ke 111, soalur rahmah inda qiraati ayati rahmah binahwi rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Yang ke 111, meminta rahmat daripada Allah Ta'ala ketika membaca ayat rahmat. Apa yang dia nak bacakan? Dia boleh bacakan rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ayat ni adalah daripada ayat Quran. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ni daripada ayat Quran dan dia ayat rahmat. Jadi bila sampai ayat tu, ni ayat rahmat. Bila sampai ayat rahmat ni, dia disunatkan untuk minta rahmat daripada Allah Ta'ala. Jadi apa dia nak baca? Dia boleh ulang balik ayat tu. Sebab apa? Sebab ayat tu adalah ayat yang berbentuk ayat yang berbentuk doa, ayat yang berbentuk rahmat, ayat rahmat kita panggil. Dia ulang balik. Jadi sampai perkataan rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, dia minta kepada Allah, minta rahmat. Dia ulang balik saja, dia baca rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Baca balik yang tu. Ataupun ada yang ayat rahmat tapi bukan berbentuk doa. Contohnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah kata kepada Nabi Muhammad, tidaklah kami utuskan engkau melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Maka kita faham waktu tu, ni kalau faham bahasa Arab dia akan faham, kita faham waktu tu ni adalah ayat rahmat. Maka kita sunat untuk baca apa-apa doa yang berbentuk meminta rahmat daripada Allah. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir li warham wali walidayya, Allahumma ighfir li wali walidayya. Tu minta ampun. Ada ayat pula, ada ayat yang sunat untuk minta ampun daripada Allah Ta'ala. Kita dalam sunat yang seterusnya kita akan jumpa. Ataupun sunat untuk baca rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ini salah satu cara untuk baca minta rahmat daripada Allah Ta'ala bila dengar ayat-ayat rahmat. Jadi kalau yang tak faham macam mana, tak faham maksud Quran, cukup bila kita sebab tu kita kena berhati dengar apa yang imam baca. Ada perkataan rahmat, boleh minta rahmat daripada Allah Ta'ala. Contohnya innahu huwat tawwabur rahim. Rahim tu daripada rahmat. Sebab perkataan rahmat ni kadang-kadang dia datang dalam bentuk masdar, disebut roh disebut rahmat. Macam ayat tadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ataupun dia datang dalam bentuk isim, innahu huwat tawwabur rahim. Tu dalam bentuk isim. Adapun dia datang dalam bentuk fi'il. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Tu ayat daripada surah tu ayat Quran juga, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Jadi dia boleh ulang balik wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ataupun dia boleh ulang dengan mana-mana ni lah. Dia boleh baca mana-mana doa yang berbentuk minta rahmat daripada Allah Ta'ala. Warhamna dekat itu. Warhamna tu asal daripada ni lah, asal daripada perkataan rahimah. Jadi adanya perkataan-perkataan ni boleh untuk kita minta rahmat daripada Allah Ta'ala. Dan yang seterusnya, al-isti'adzatu 'inda qira'ati ayati 'adzabin binahwi Allahumma ajirni minan nar. Al-isti'adzah meminta perlindungan
isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, isti'azah ketika baca ayat-ayat yang berbentuk azab. Salah satu doa yang salah satu bentuk isti'azah yang dia boleh baca, Allahumma ajirni minan nar. Sebut Allahumma ajirni minan nar kalau dengar ayat-ayat berkaitan dengan azab Allah Ta'ala. Contohnya yang kita ni lah, walahum azabun alim, contohnya dalam surah Al-Baqarah, walahum azabun alim. Kita dengar saja ayat azab tu, maksudnya ni ayat berkenaan azab Allah Ta'ala, maka minta daripada Allah Ta'ala, Allahumma ajirni minan nar, minta perlindungan. Yang ke 113, at-tasbihu inda ayati tasbih binahwi subhana rabbi wa idza marra bi ayati tanzihillahi subhanahu wa ta'ala nazzahu faqala subhanahu wa ta'ala aw tabarakallahu rabbul alamin aw jallat azamatu rabbuna jallat azamatu rabbina wa nahwaha. Yang ke 113, mengucap tasbih ketika membaca ayat-ayat tasbih. Contohnya surah Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la. Maka pada waktu tu sunat untuk kita baca tasbih. Kita boleh baca dengan subhana rabbi ataupun subhanallah, apa-apa bentuk tasbih sekalipun. Hatta kalau tasbih dalam apa yang kita baca waktu sujud atau rukuk pun boleh juga nak baca tasbih tu. Ini salah satu baca untuk nak baca tasbih, baca dengan pendek subhana rabbi. Wa idza marra bi ayati tanzihillah subhanahu wa ta'ala nazzahu faqal, dan bila lalu dekat ayat yang berbentuk penyucian kepada Allah Ta'ala, maka dia perlu baca subhanahu wa ta'ala, ataupun dia baca tabarakallahu rabbul alamin, ataupun dia baca jallat azamatu rabbina au nahu zalik, ataupun yang seumpama dengannya. Ini yang Habib tunjuk yang disunatkan untuk kita baca kalau kita dengar ayat-ayat yang berbentuk tanzih. Ayat berbentuk tanzih ni macam mana? Ayat yang berbentuk penyucian. Maksudnya asal maksud makna tanzih adalah kita nak menyucikan fikiran kita, kita nak menyucikan fikiran kita daripada menyifatkan sifat yang tidak layak kepada Allah. Jadi contohnya ayat qul huwallahu ahad. Ayat qul huwallahu ahad adalah ayat tanzih. Bila jadi disunatkan untuk kita bila dengar qul huwallahu ahad, maka kita pun sebut subhanahu wa ta'ala tabarakallahu rabbul alamin. Sebab apa? Maksud tanzih ni kita nak menyucikan fikiran kita daripada menyifatkan sesuatu yang tidak layak kepada Allah Ta'ala. Yang seterusnya, yang ke-114, al-istighfaru inda ayatil istighfar. Istighfar ketika membaca ayat-ayat istighfar. Memohon keampunan ketika ayat istighfar. Mohon keampunan bila kita sampai kepada ayat contohnya fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambik. Jadi kita dengar perkataan tu, kita sunat kita untuk istighfar, sebut astaghfirullah. Yang seterusnya, an taqulu fi akhir suratil qiyamah wat-tin bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi surah Al-Qiyamah last sekali dia, hujung dia, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyil mauta. Dan akhir surah At-Tin, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Dengar saja ayat ni, sunat untuk kita sebut apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar ataupun bahkan dan sesungguhnya aku menjadi saksi terhadap perkara demikian. Jadi akhir surah Al-Qiyamah, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyil mauta. Alaysa dzalika maksudnya tidakkah Tuhanmu mampu untuk menghidupkan yang mati? Maka kita kata bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Dan akhir surah At-Tin, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, tidakkah Allah ini sebijak-bijak yang bijaksana, sebijak-bijak inilah yang bijaksana. Maka kita katakan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bahkan
ataupun benar, dan sesungguhnya aku menjadi saksi terhadap perkara demikian. Ay yaqula akhira suratil mursalat amanna billah. Akhir surah mursalat kita sebut amanna billah. Akhir surah al-mursalat, surah al-mursalat wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nashirati nashra. Dan last sekali ayat yang last sekali, 3 ayat yang lah, wailun yawma idzin lil mukadzibin wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Wailun yawma idzin lil mukadzibin fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Ayat last sekali, ayat last sekali surah al-mursalat, fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Kita sebut pada waktu tu sebut amanna billah. Maksud ayat dia dengan apa? Dengan perkara apa, dengan apa lagi selepas al-Quran kamu akan apa? Kalian akan beriman, maka kita sebut amanna billah. Kita beriman dengan Allah Taala. Dan yang ke-117, ayyaqula akhira surati Duha alhamdulillah. Surah ad-Duha last sekali sebut apa? Sebut alhamdulillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita semua sebut alhamdulillah. Sama ada yang munfarid, yang dia sebut dekat bacaan dia sendiri, ataupun dia sebut pada bacaan imam. Ayyaf ala dzalikal munfaridu wal imamu wal ma'mum. Jadi sunat kepada siapa? Sunat yang baca ayat tasbih, yang baca tasbih, baca istighfar tadi, sunat kepada munfarid, sunat kepada imam, sunat kepada makmum. Ayyajharu bihi fil jahriyah. Dan yang kita baca tadi tu, daripada tasbih, daripada istighfar, apa semua tadi tu, sunat untuk kita baca kuat kalau dalam solat-solat yang jahriyah. Maksudnya dengan solat yang kita baca kuat, kita baca dengan kuat. Maksudnya solat maghrib 2 rakaat yang pertama baca ayat ni, maka kita akan sebut apa? Kalau sebut sampai dekat ayat istighfar, tentunya kalau dia tak baca daripada surah inilah, daripada surah Tiwal Mufassal, daripada dekat istighfar dia akan sebut astaghfirullah. Sebut kuat-kuat dengan makmum, dengan imam sekali, sunat untuk sebut kuat. Sebab pada waktu tu, sembahyang waktu tu disunat untuk baca kuat. Tapi kalau zuhur, asar, dia baca ni lah, maksudnya dia lepas baca dia baca Fatihah, dia baca surah-surah ni, maka dia baca pelan. Dia baca untuk bacaan dia, sebab dia tak dengar, dia takkan dengar lah bacaan imam akan baca pelan. Baik. Yang ke-120 as-sujudu litilawah. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلى الله وسلم عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير